Itu andai aku tiada di syurga. Itu tajuk kita ya. Andai aku tiada di syurga. Kadang-kadang sekali dengar tajuk ni macam nak kena sebut juga, wala'iyazubillah, na'uzubillah, janganlah tak ada di syurga. Tapi ada cerita ni, andai aku tiada di syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, syurga merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk hamba-hambanya yang beriman, lil mukminin, lil muhsinin, lil muttaqin, orang beriman, orang yang memperbaiki amalan, orang yang bertakwa kepada Allah taala, orang yang berjaya mengekang nafsunya, orang yang muqarrabin, orang yang mendekatkan dirinya pada Allah taala, semualah. Dan apa di antara kelebihan menjadi ahli syurga? Dalam Quran surah Fussilat ayat 31, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah taala, orang-orang penghuni syurga itu nanti, dalam syurga mereka akan mendapat segala yang kamu ingini. Apa segala yang nak, kamu akan dapat. Okey, pertama, segala yang nak akan dapat. Yang kedua, segala yang diminta juga dapat. Yang ingin, yang barangkali ada setengah orang di dunia, dia teringin nak ada rumah besar, nak ada kenderaan mewah, nak ada pasangan yang cantik. Barangkali hidup di dunia tak sempat menikah, meninggal. Jadi dia teringinlah kat syurga tu nak dapat itu, nak dapat ini. Segala yang diingin akan dapat dalam syurga, segala yang diminta akan dapat dalam syurga. Surah Fussilat ayat 31. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Sebab itu kita kena ada rasa semangat, kena ada rasa semangat. Semangat apabila tiap kali kita baca ayat-ayat berkait dengan berkait dengan soal syurga ini. Sebab itu kawan-kawan yang dimuliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri juga pernah menggambarkan keindahan syurga itu tiada tolok bandingnya. Keindahan syurga itu, kata Nabi, mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatra ala qalbin bashar. Nabi kata keindahan syurga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati pun. Macam kita kan kawan-kawan semua atas dunia ini, apa jua bentuk keindahan yang kita nampak, kebiasaan kita akan buat perbandingan. Kita akan banding dengan mana-mana bentuk benda indah yang kita pernah nampak lah, yang kita pernah tengok. Contoh, kita pergi rumah siapa-siapa yang besar, lampunya cantik ke apa, kita akan kata, ini rumah macam rumah Datuk Seri apa aku pernah pergi hari tu. Dia punya swimming pool itu macam hotel mana aku pernah tengok hari tu. Dia punya itu macam itu ini. Syurga tak ada macam tu. Syurga jangan tuan-tuan nak kata macam tu nanti. Syurga ni macam rumah tu kot. Tak ada. Mana ada itu ini, tak ada. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas dalam hati kita. Ya Allah, keindahan syurga yang tak tergambar itu. Macam inilah kalau kawan-kawan semua nak bayangkan macam ni. Walaupun tak terbayang, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga ada menyebutkan bahawa dia punya syurga ni, jangankan kata dalam dia, keluasan dia apa semua, dia punya pintu saja pun seluas mana, sebesar mana pintu syurga. Nabi menyebutkan syurga ini, dia punya pintu, besarnya pintunya itu, ataupun kita kata daun pintu dia tu besar mana, jarak daripada Mekah menuju ke Busra. Mekah menuju ke Busra ni selatan Syria. Jaraknya tu, besarnya tu. Kalau kita buat ukuran kita, logik manusia, ukuran kita lah, kalau Nabi sebut daripada Mekah ke selatan Syria tu, kurang lebih perjalanannya itu, jaraknya itu 2488 kilometer. Besar cik oi. Besar. Besar sungguh. Pintu saja. Sebab itu ada kitab saya pernah baca dulu, ada orang sebelum masuk pintu syurga, sebelum masuk syurga, dia melengung depan pintu. Kata orang Kedah, melengung lah, termenung.
Dia termenung depan pintu syurga 40 tahun, brother. Nabi tak sebutlah, brother. Saya nak bagi tahu kawan-kawan semua. 40 tahun dia termenung depan pintu syurga. Pintu. Itu baru pintu, kau tahu. Kau belum masuk dalam lagi. Kau belum tengok bidadari. Kau belum tengok sungai-sungai yang mengalir di bawah itu semua. Kau belum tengok kebun-kebun lagi. Kau belum tengok segala bentuk wangi-wangian keindahan dalam syurga. Itu baru pintu kau dah termenung. Bayangkanlah. Sebab itu bagi orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia kehidupan ini kalau ada susah, ada perit, jerih, payah apapun, dia mampu lalui dengan hati yang tabah sebab membayangkan nikmat syurga. Sebab itu kalau kawan-kawan pernah ingat dulu masa Sumayyah, kisah Sumayyah, ingat tak? Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Sumayyah dibunuh dalam keadaan yang sangat kejam, boleh tengok dalam sirah ya. Tapi apakah yang Nabi Muhammad SAW sebutkan kepada Sumayyah dan keluarganya sebagai suatu motivasi, semangat untuk dia hadapi keadaan ini walaupun sakit, walaupun perit, walaupun pedih? Nabi kata apa? Sabran ya ala Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya syurga sedang menanti kalian. Syurga telah dijanjikan untuk kalian semua. Sabar sikit, kalian semua telah dijamin syurga. Ya Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan dalam hidup seorang beriman melainkan dijanjikan baginya syurga. Sebab itu teman-teman, kawan-kawan semua yang menonton live kita pada pagi ini yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini, jom kita jadi orang yang semangat dalam beramal ibadah mendapat syurga Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga menggambarkan syurga ini pun dia ada tingkatan-tingkatannya itu. Tingkat-tingkat syurga ada banyak. Apa di antaranya? Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, antaranya syurga apa? Syurga Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi. Okey, kawan-kawan yang menonton saya dekat YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official, ataupun yang menonton di Instagram waktu ini, ataupun di live Facebook saya, boleh tak tolong letak kat ruangan komen setiap nama-nama syurga dan dalil-dalil ayat-ayat Quran yang saya akan bagi ni untuk membantu kawan-kawan yang tengok kemudian lepas ni dia dapat rujuk balik. Kadang dia tak sempat nak catat. Kan dia ramai jenis Imam Syafi'i dia dengar sekali lalu. Jadi tolonglah catatkan. Qaidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulis, atau hari ni kalau pakai gadget, tablet apa ni semua, catat, tulis ni lah, type ya. Pertama ataupun tingkat syurga, bukanlah yang pertama itu maknanya yang teratas, maknanya yang permulaan daripada bawah. Ada juga syurga yang disebutkan sebagai Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi Allah rakamkan dalam surah Furqan ayat ke-15. Jannatul Khuldi surah Furqan ayat ke-15. Kemudian naik lagi atas sikit, nama syurga itu Maqamul Amin. Syurga Maqamul Amin Allah rakamkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Naik lagi atas, nama syurga itu Darul Muqamah. Darul Muqamah surah Fatir ayat 34 sampai ayat 35. Naik lagi atas, nama syurga itu Darussalam. Syurga Darussalam surah Yunus ayat 25. Naik lagi atas, nama syurga itu Jannatul Ma'wa. Allah rakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 19. Biasa kita dengar pagi-pagi Jumaat sujud sejadah kan. Tengoklah, kalau bangunlah, kalau tak bangun tinggal sejadah, sujud pun tak ada. Jannatul Ma'wa. Naik lagi atas, namanya Jannatul Na'im. Jannatul Na'im. Jadi siapa-siapa kawan nama Na'im tu, nama-nama syurga jugalah tu. Jannatul Na'im. Surah Al-Hasyr ayat 56. Naik lagi atas, namanya Jannatul Adnin. Adnin. Ada setengah orang putih kan, orang putih dia panggil apa? Eden tu Adnin lah. Jannatul Adnin. Surah Taha ayat 76. Dan sedia maklum, syurga paling tinggi syurga apa? Cek komen sikit dekat Instagram tu, cek komen sikit dekat Facebook ke dekat YouTube, komen sikit. Syurga apa paling tinggi? Syurga apa? Tak dengar syurga apa?
Bagus ya. Adik ipar aku yang jawab. Namanya Jannatul Firdaus. Ramai jawab tu, cuma saya tak dengar. Ya, Jannatul Firdaus. Ilahi las tulil firdausi ahla. Kan, syurga Firdaus. Adik ipar saya pun ada seorang nama Firdaus juga. Jadi kita doalah nama-nama orang nama Firdaus ke, orang nama-nama jannah ni, moga-moga perangai pun macam ahli syurga lah. Jangan nama saja syurga, perangai tak berapa syurga. Kan, nama orang, nama dia Raihan, wangian syurga. Perangai pun macam ahli syurga lah kalau boleh. Kalau tidak jadi hairan sekali lagi. Awak ni nama ahli syurga, perangai tak berapa syurga sangat. Macam mana? Gitu. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semua, okey? Itu antara tingkat-tingkat syurga lah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Kalau nak tengok lebih lanjut, banyak lagi dalam surah Al-Waqi'ah pun ada Allah Ta'ala nyatakan dapat bidadari, dapat buah-buahan, dapat berlindung sejuk, macam ada singgah sana Allah sediakan. Lepas tu pula air turun mencurah-curah, wa ma'im maskub, apa semua adalah boleh tengok dalam surah Al-Waqi'ah pun ada. Dan kita juga diajarkan doa supaya mudah Allah untuk bagi kepada kita syurga. Apa dia? Mau tak mau doa saya nak bagi ni? Mau tak mau? Mau? Okey. Ada yang jawab mau. Doa untuk kita mendapat syurga, dan Allah mudahkan syurga itu kita boleh dapat. Sebab apa Ustaz? Macam bunyi macam payah kena dapat syurga tu. Payah tak payah tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syurga itu pagarnya kepayahan, wa huffatin nar bisyahawat, dan pagar neraka itu segala kesenangan yang disukai oleh nafsu syahwat. Itulah namanya pagar-pagar tu. Maknanya pagar syurga tadi apa? Bil makarih, yang kita tak suka. Ialah bangun awal subuh, kan, tengah orang duk sibuk kerja, berhenti sekejap sembahyang sunat duha. Orang sakitkan hati kita, kena sabar. Nanti masuk Ramadan, kena berlapar untuk Allah. Tengah lapar-lapar, kena sedekah ke orang pula, kena sabar. Duit tak apa nak ada, kan, kena juga bagi sumbangan, kena sabar. Itulah syurga. Pagarnya itu, dia punya entrance dia, nak kata yuran ke apa, tiket dia, tiket lah, senang faham. Tiket nak masuk syurga tu kepayahan, pahit getir hidup dan pengorbanan. Dan selanjutnya lah kan jadi lagu Commonwealth pula. Apa doa dia? Doanya ialah, saya baca ni, boleh tak kawan-kawan record? Boleh record kan dekat screen recorder ke apa nama tu kan, rakam je lah kot mana pun. Kalau boleh lagi apa lagi bagus. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Sekali lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin. Amin ya rabbal alamin. Ada sambungannya lagi tu, tapi tak apa, ambil setakat tu pun boleh dah untuk permulaan amalan. Apa dia? Ya Allah, kami memohon kepadamu syurga, dan wama, dan apa jua yang boleh mendekatkan kami dengan syurga, sama ada dengan cara mulut atau lisan atau percakapan kami atau amalan kami. Amin ya rabbal alamin. Tu dia. Okey. Jadi tolong amalkan, tolong sebarkan, tolong share sebanyak-banyaknya. Masya-Allah, hampir dah berapa ni, 6,000 dah yang menonton kita pada waktu ini. Terima kasih kawan-kawan. Tolong share lagi ya, tolong share sebanyak-banyaknya, sebab kuliah kita ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Sudi untuk sponsor kuliah live kecil-kecilan saya ni, namun moga besar di sisi Allah Ta'ala nilainya itu. Okey,
Dan bila nak masuk syurga pula, kita nak masuk syurga bukan setakat kita seorang saja. Tak mau masuk syurga seorang-seorang, tak mau. Tak mau masuk syurga seorang-seorang. Kita nak masuk syurga beramai-ramai. Maaf dengan izin. Budak-budak sekarang cakap apa? Together. Kita nak together baru syok dia kata masuk beramai-ramai ke dalam syurga. Dalam Quran, boleh ke tidak kita nak masuk syurga beramai-ramai? Jawapannya boleh. Sebab apa boleh pula? Sebab Allah sebut dalam Quran. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Antaranya surah Az-Zumar ayat 73. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ila akhiril ayah. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dibawa ke syurga beramai-ramai. Mereka yang bertakwa kepada Allah dimasukkan ke dalam syurga itu beramai-ramai. Kalau dalam tafsir Quran yang saya tengok tu, pimpinan Rahman sebut dimasukkan dengan berpasukan, masuk beramai-ramai ke dalam syurga. Tu dia. Masuk ramai-ramai, syok. Okey. Timbul persoalan. Dalam ramai-ramai tu pula ustaz, kami ni teringin lah masuk sekali dengan ahli keluarga kami semua. Ahli keluarga kami lah, suami, anak-anak, cucu ke apa, kalau boleh lah. Kan kami nak lah kalau boleh bakal lemang dalam syurga nanti. Bakal lemang, nak rebus ketupat lah apa, boleh tak ustaz nanti dalam syurga nanti? Jangan tanya saya, kena tanya Allah lah. Allah dah jawab belum? Allah dah jawab. Dalam Quran surah Ar-Ra'du ayat 23. Surah Ar-Ra'du ayat 23 Allah Ta'ala menyatakan ada golongan yang Allah Ta'ala akan bagi peluang dia masuk dalam syurga with family, sekali dengan ahli keluarganya sekali. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, iaitu syurga Adnin. Kita dah sebut tadi kan, syurga Adnin tadi kan. Okey. Mereka akan masuk ke dalamnya bersama-sama orang-orang yang soleh. Siapa yang soleh? Dalam kalangan bapa-bapa mereka, isteri mereka, anak cucu mereka. Surah Ra'du ayat 23. Ni dia. Sebab itu Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, maksud ayat ini Allah akan kumpulkan balik kita ni semua, seseorang dengan ahli keluarganya semua, orang tuanya, isterinya. Habis ustaz, kalau isteri dia 2, 3, 4, wallahu alam lah, sekali lah tu. Kalau asalnya semua solehah, baik-baik semua, ditemukanlah nanti, dia sayang sungguh madu-madu dia tu, takut tak jumpa nanti. Tuan-tuan kalau yang tak faham tak apa tau, ini saya saya sebut je ni. Yang tanya madu mana pula. Okey. Allah akan kumpulkan seseorang itu bersama dengan ahli keluarganya dalam syurga nanti. Kenapa? Adalah disebutkan lagi dalam tafsir tu, panjang lagi huraiannya itu. Macam kita di dunia ni lah, ada setengah ulama kata sebagaimana kita gembira ditemukan ketika mana majlis maupun pertemuan di dunia ni kan. Kita orang, khususnya orang Melayu lah ya, macam rakan-rakan di Singapura, di Indonesia, di Brunei, atau di mana sajalah yang dapat menyaksikan. Ada daripada UK pun ada yang menyaksikan kita. Semalam dia kata dia nak tengok, dia cuma waktunya berbeza dengan kita. Tak apalah, siapa-siapa yang menonton pun, asalkan kita daripada rumpun Melayu, kita orang Melayu ni, kita akan kebiasaan berhimpun bila? Kecuali waktu PKP lah. PKP ni tak boleh buat apa, kita kena akur dengan arahan pemerintah. Tapi kalau kebiasaan, waktu biasa-biasa, kita akan, orang Melayu ni berkumpul bila? Kan, 3 keadaan orang Melayu biasa akan berkumpul. Saya ingat kalau tak Melayu pun sama juga kan. Bila? Pertama sekali bila kenuri. Kenuri anak buah, kenuri apa, kita akan bertemu. Yang kedua, ketika ada mana meninggal, ada orang meninggal, kita pun baliklah meninggal, cuti ambil apa, emergency leave lah apa kan. Dan raya. 3 keadaan. Kenuri, kenuri, meninggal, raya. Kita sanggup
menempuh jam, menempuh segala sesak jalan raya, pergi ke tandas RNR, beratur berbaris panjang nak tukar diapers anak, nak beli makanan, punya ramai orang bersesak-sesak. Kadang cuti 3 hari ya, kadang cuti 2 hari ya. Pasal apa ada orang sanggup nak balik menempuh jauh balik lama-lama sangat ni? Pasal apa? Pasal apa? Sanggup ni, kadang cuti sekejap ya, sanggup balik jauh-jauh. Yang pertama, sebab bagi yang masih ada mak dan ayah, dia nak rasa air tangan mak. Betul tak? Restoran takkan mampu jual air tangan mak. Walaupun lauk yang dihidangkan tu sekadar ikan masin saja, simple saja masakannya itu, tapi air tangan mak itu pengerat kasih sayang. Kan? Satu yang pertama. Kadang ada orang kata rindu masakan mak, betul kan? Dia duduk universiti ke, dia duduk musafir jauh, dia rindu nak balik, nak rasa itu je. Dia ada aroma dia. Wallahu alam, tak tahu nak gambar macam mana kan. Satu. Yang keduanya ialah kita nak berkumpul, berhimpun. Kadang berhimpun pun tak lama. Dapat berhimpun malam ni, esok pagi semua pakat balik habis dah. Esok pagi dah start kereta, ada yang nak balik kerja balik dah. Tapi kita berhimpun balik tu merupakan suatu nikmat daripada Allah Taala. Sebab itu Allah gambarkan syurga ini salah satu daripada nikmat yang aku sediakan. Jangan duk cakap soal bidadari, soal sungai-sungai, soal susu, soal apa tu, yang lain-lain dalam syurga yang kita pernah baca tu. Nikmat juga dalam syurga bila Allah temukan balik kita semua dengan orang-orang yang kita sayang dalam hidup ni. Tambahan pula, orang-orang yang kita sayang tu dulu masa di dunia, kita tak sempat nak hidup lama dengan dia. Kita tak sempat lama hidup dengan dia. Mungkin masih kita sekolah, masih kita kecil lagi, dia dah meninggal. Ayah kita mungkin dah meninggal masa kita masih sekolah lagi. Mak kita dah meninggal waktu kita masih sekolah menengah lagi. Yang mana kita memang pada waktu itu kita masih lagi belajar. Kita tak ada duit. Kita tak mampu nak mengukir senyuman di wajah mak. Kita tak mampu nak mengukir senyuman di wajah ayah. Sebab kita pun masih lagi belum ada pendapatan lagi. Takdir Allah, waktu kita masih lagi belajar, ayah kita meninggal. Takdir Allah, waktu kita masih lagi belajar, masih lagi tak ada duit, mak kita meninggal dunia. Ya Allah, cita-cita kita teringin nak bawa mak pergi umrah. Cita-cita kita teringin nak bawa ayah pergi berjalan-jalan, bercuti, berehat dengan keluarga semua. Tapi semuanya itu tidak kesampaian. Takdir Allah mengatasi segalanya. Jadi bila semua ini berlaku, takkan tak terdetik dalam hati kawan-kawan semua untuk kembali teringin bertemu semula dalam syurga. Saya kehilangan ayahanda tersayang saya pada tahun 2010. Pada tahun 2010 kurang lebih. Jadi saya sayang ayah saya sayang mak saya. Tapi ketika ayah saya meninggal pun, saya masa tu pun belum lagi berkemampuan. Saya kadang-kadang rasa sebab dalam hati ni sebab tak mampu nak buat apa yang saya cita-citakan daripada dulu untuk arwah ayah saya yang masih ada mak. Jadi saya pun manfaatkanlah apa peluang yang masih Allah Ta'ala berikan ini. Sebab itu kawan-kawan yang saya muliakan, teringin atau tidak kita nak ditemukan Allah kembali dalam syurga bersama dengan orang-orang yang kita sayang? Jawapannya pasti nak. Pasti kita nak. Lebih menyayat hati lagi, ada kawan kita lahir, ayah dah tak ada. Lahir saja atau dia dah membesar, rupa mak dia meninggal masa dia masih baby lagi, masa kecil lagi, sebab bertarung nyawa nak melahirkan dia. Takkan kita tak ada rasa sebab dalam hati kita? Sebab itu nanti dalam syurga Allah bagi nikmat jumpa balik dengan semua yang kita sayang nanti. Tapi dalam hal yang sama juga saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua, dalam kita rasa seronok dan kita tak sabar nak dapat jumpa dengan ahli keluarga mahupun yang tersayang dalam syurga, suatu benda yang membimbangkan kita ialah andai mereka kita tak jumpa dalam syurga. Andai mereka yang saya sebutkan tadi itu tak ditemui dalam syurga,
tak ada dalam syurga. Macam mana? Apa perasaan kita? Allah bagi peluang rezeki, nikmat masuk dalam syurga, lalu dalam syurga orang yang kita harapkan nak jumpa tadi tak ada. Allahu Akbar. Mungkin dia dalam kalangan kawan kita, mungkin dia dalam kalangan teman karib kita, sahabat kita, susah senang, air mata, gembira, tawa, senang, semua dengan dia, lalu masuk dalam syurga, dia tak ada. Baik itu kawan-kawan semua, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan, kata baginda Nabi, fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'i minal mu'minin lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku di tangan Allah, manusia yang beriman adalah manusia, orang yang sangat bersungguh-sungguh nanti di hari akhirat minta pada Allah. Dia bersungguh-sungguh tu Nabi gambarkan bi asyadda munasyadatan lillah. Dia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, merayu-rayu pada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia rayukan, apa yang dia mohonkan, apa yang dia mintakan pada Allah. Minta untuk perjuangkan hak saudara-saudara mereka yang ada di dalam neraka. Padahal mereka ni semua ahli syurga tau. Dia orang dah boleh masuk dalam syurga, bersenang lenang, duduk dalam syurga, dah tak payah fikir apa dah. Tak. Inilah namanya kasih sayang. Inilah namanya kasih sayang membawa ke syurga. Walaupun dapat nikmat masuk dalam syurga, tapi dia masih lagi rasa kurang sempurna tanpa orang-orang tersayang di kalangan kawan maupun keluarga, dan dia merayu-rayu pada Allah. Apa rayuan dia pada Allah Ta'ala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, mereka akan yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna. Ya Allah, selamatkanlah mereka yang ada di dalam neraka itu. Mereka itu semua siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang yasumuna ma'ana. Mereka itu berpuasa dengan kami. Mereka itu ibadah puasa mereka sama-sama dengan kami. Barangkali ada yang iftar, berbuka puasa beramai-ramai. Hari ni kawan ni belanja, ada yang kawan ni belanja, ada yang sama-sama untuk nak memeriahkan ibadah puasa. Ya Allah, mereka tu orang yang puasa dengan kami. Wa yusalluna ma'ana. Mereka tu juga orang yang sembahyang dengan kami. Ya Allah, mereka sembahyang dengan kami. Sebab itu kawan-kawan yang dimuliakan, penting sembahyang berjamaah ni. Penting sembahyang berjamaah. Saya pesan pada diri saya dan semua yang menonton, kita yang duk pergi sembahyang masjid, yang duk pergi sembahyang di surau ni, sebenar-benarnya penting. Nanti orang-orang yang pernah sembahyang berjamaah dengan kita, kita tak tahu siapa di kalangan mereka yang akan tuntut pada Allah, bela kita kalau kita tak lepas nanti. Na'udzubillah. Ya Allah, dia solat dengan aku, ya Allah, dia solat dengan kami, ya Allah, aku saksikan bahawa dia semayang berjamaah dengan kami, ya Allah. Tapi kalau jenis tak pergi semayang jemaah, hak jenis semayang di rumah, tidur tak semayang berjamaah, macam mana? Saya menyerulah, nanti berakhir saja tempoh PKP ni, ada peluang kesempatan dalam satu hari, ambillah waktu untuk pergi sembahyang berjamaah, khususnya lelaki. Jemaah, nanti mereka akan jadi saksi kita di akhirat nanti. Wa yuhajjuna, dan mereka tu juga, ya Allah, buat haji dengan kami, ibadat haji sekali dengan kami, ya Allah. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat kasih sayang Allah. Apa kata Allah Taala? Fayuqalu lahum ukhriju man araftum. Ahli-ahli syurga semua yang beriman semua, keluarkan daripada neraka itu. Keluarkan daripada neraka itu siapa-siapa yang kau kenal. Keluarkanlah daripada neraka itu siapa-siapa man araftum, yang kalian kenal. Keluarkan. Allahu Akbar. Kawan-kawan, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, yang menonton saya pada pagi ini live yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia, terima kasih kerana sudi untuk menaja live pada pagi ini. Mudah-mudahan kawan-kawan yang nak menyumbang, yang nak bersedekah, yang nak memberikan sumbangan, anda boleh tekan link yang saya letakkan di ruangan status tu, dan anda bolehlah berikan sumbangan anda, ataupun boleh tengok website Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jom kita tolong orang, kita bantu orang, sebab kita tak tahu orang-orang yang kita bantu tu nanti kelak nanti di hari akhirat mereka pula akan bantu kita. Ya Allah, rupanya kawan-kawan yang dirahmati Allah, Allah punya penyayang, Allah punya kasih, Dia bagi peluang kepada ahli syurga, boleh pilih mana-mana dalam ahli neraka ini yang kau kenal untuk dikeluarkan dengan izin Allah. Sebab itu saya juga mengambil kesempatan ni nak sebutlah pada kawan-kawan semua, manalah nak tahu kod-kod live ataupun siaran yang anda saksikan menerusi live Facebook saya, Instagram saya, ataupun yang menonton di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Kalau-kalaulah video ni merupakan video terakhir anda tonton, ataupun siaran ataupun klip video yang anda tonton ini, ketika saya sedang bercakap ini, saya sudah pun tiada di dunia ini. Ketika saya sedang berceramah ini pun, anda sedang saksikan saya di saat saya sudah pun bergelar Allah Yarham. Di saat saya sudah bergelar arwah sekalipun, Allah Yarham sekalipun, saya mohonlah kawan-kawan semua tolong doakan. Moga-moga saya berpeluang dapat bertemu dengan kawan-kawan semua sebagaimana kita ditemukan Allah di dunia ini, dan kita dapat temu dalam syurga nanti. Dan kalau kalian semua nanti pusing dalam syurga, tak bertemu dengan satu orang yang bernama Muhammad Ilyas bin Ismail, saya mohonlah kawan-kawan semua tolong, mohonlah pada Allah, kalau sekiranya ada kebaikan yang pernah saya titipkan kepada kawan-kawan semua, agar bantu juga saya, kita tolong sesama kita. Begitu jugalah dengan saya, yang pastinya dalam hidup, jom kita berkawan dengan orang, jom kita jadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik sesama kita, kerana kita tak tahu siapa di kalangan kita ini yang akan menolong sesama kita kelak nanti di hari akhirat. Itulah yang akan membantu kita di sana nanti. Sebab itu dalam hal ini juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya bacakan tadi, hadis riwayat Imam Muslim, kitab Al-Iman, nombor hadis 183, kata Imam Hasan Al-Basri, dengar kawan-kawan, dengar baik-baik. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, kata beliau, istakthiru minal asdiqail mu'minin. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam tafsir Al-Baghawi, oleh itu ramaikanlah kawan-kawan kamu yang beriman dalam hidup ni. Kata Imam Hasan Al-Basri, tolong ramaikan kawan-kawan kamu yang beriman dalam dunia ini. Ramaikan kawan-kawan baik, kawan-kawan beriman, kawan-kawan yang senantiasa ingat pada Allah ni, tolong ramaikan kawan-kawan jenis macam ni. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah, kerana mereka juga boleh menjadi orang yang boleh memberi syafaat kepada kalian nanti di hari akhirat. Siapa? Orang-orang yang beriman, asdiqail mu'minin, kawan-kawan yang beriman. Jom kawan-kawan semua, kita ramaikan kawan-kawan yang beriman, dan kita jadi orang beriman, kerana dia boleh menjadi orang yang dapat memberi syafaat di hari akhirat nanti. Persoalannya sekarang, macam mana pula ustaz kita nak cari kawan-kawan ni yang baik? Kawan baik ni macam mana nak cari ni? Sekarang ni susah lah nak cari kawan hak bagus ni ustaz, payah. Nampak macam baik, alam nipu pula.
Nampak macam baik, tikam belakang. Nampak macam elok depan kita, rupa ada udang sebalik mi apa. Adalah niat-niat tersembunyi, bukan baik sangat. Baik ada makna. Macam mana Ustaz nak cari kawan-kawan yang baik, yang soleh, yang macam Ustaz sebut tadi tu, macam Imam Hasan Al-Basri sebut? Saya akui zaman sekarang ini memang sukar nak dapat kawan-kawan yang betul-betul setia, baik, yang nak bimbing kawan dia ini. Kadang bukan tak ada, hampir tak ada. Alangkah susah mendapat kawan, bukan kenalan di zaman ini. Berpunca dari hati yang rosak kerana dunia memautnya. Apa masalah kawan tu? Apa masalah sahabat itu? Salah yang sikit dibesarkan, yang besar apatah lagi. Alangkah sepi dunia ini, walaupun hidup di tengah ramai. Itulah dia sedikit petikan daripada lagu Hijaz. Jangan tepuk tangan pula, saya bukannya penyanyi. Saya menyampaikan saja, mengalunkan mesej lagu tu sebenarnya. Nak cari kawan-kawan baik-baik itu sukar sekarang ni. Sebab itu disebutkan juga apa tanda-tanda. Ulama menyebutkan tanda kawan baik, kawan yang boleh dijadikan sahabat baik, insya-Allah sahabat tu boleh tolong kita kelak nanti di hari akhirat. Siapa? 3 jenis sahabat. Tolong cari 3 jenis sahabat ni dalam dunia kita. Tolong jenis macam ni kena tolong bagi ramai. Kalau dah ada, dah ramai, tolong jaga hubungan dengan 3 kawan yang jenis macam ni. Siapa? Pertama sekali, sahabat yang jenis suka menasihat kita. Dia suka menasihatkan kita. Boleh ya? Suka menasihatkan kita. Dia berpegang pada prinsip watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kebenaran. Kan? Dan saling berpesan-pesan di antara kamu dengan kesabaran. Di saat dia duduk nasihat kita, dia sabar. Kita yang mendengar teguran dia pun kena sabar. Jangan nak ego, jangan nak sombong. Termasuk juga pasangan hidup. Ada kalanya kita ni tuan-tuan dalam hidup, sebelum kahwin, masa bujang, kalau ditanyakan pada dia apa ciri-ciri pasangan yang dia nak, oh saya nak pasangan yang, saya nak kalau boleh isteri saya tu dia solehah. Dia solehah. Dia memang tudung kalau boleh sampai lutut kalau boleh. Kan? Saya kalau boleh isteri saya tu memang dia senang faham, ustazah lah, senang faham. Ustazah lah kalau boleh saya nak. Bagus ada niat teringin nak pasangan macam tu. Pasangan yang solehah, berpegang pada agama, jaga solat semua. Tapi ingat, bila dah dapat, tolong hargai pasangan tu. Oh, sebelum kahwin nak sangat pasangan solehah lah, saya nak dia ni orang tawadhu', orang ingat pada Allah Ta'ala semua. Dah kahwin dengan dia, kenapa bila isteri tegur tak dengar? Kenapa bila isteri tu tegur nasihat tak dengar cakap isteri? Dulu nak sangat isteri solehah, dah dapat yang solehah, kenapa tak dengar cakap dia? Kan? Oh, saya teringin nak dapat suami soleh. Suami yang soleh, suami yang taat pada Allah, jaga solat, dia kuat zikir semua. Oh, bagus. Wanita macam ni bagus. Dia mengimpikan suami yang soleh. Tapi bila dah dapat, suami suruh itu sikit, suami suruh baca Quran ke, buat benda hak betul, benda hak baik, benda suruh semayang, tarik muka, kenapa? Dulu sebelum kahwin kan memang nak yang soleh kan? Lalu bila dah dapat yang soleh, dia nak islahkan kita, dia nak perbetulkan kita, pasal marah balik. Tak sepatut jadi macam tu. Sebab itu dalam kehidupan, bila kita nak kita didekati, didampingi orang yang baik-baik, dan kita kena bersedia untuk diperbaiki dia. Oh, nak kawan baik, lepas tu tak nak jadi baik, nak harap syafaat di akhirat, belum tentu. Tak boleh macam tu. Tu yang pertama.
Yang keduanya, sahabat yang baik juga ialah apa? Mendoakan. Siapa mendoa ni? Kita doakan dia, dia doakan kita. Kawan-kawan, jangan main-main tau. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, power tak power doa seorang sahabat ni, dengar ni kuliah yang saya sampaikan ni yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ni, saya mohon sangat-sangat kawan-kawan tolong share tau dengan kawan-kawan semua. Ni benda ni penting. Benda ni penting. Apa dia? Doa seorang sahabat kepada sahabat dia yang lain dalam keadaan kawan dia tak tahu. Kawan dia tak tahu yang dia doakan dia. Dia tak doakan. Betul lah. A doakan B. B tak tahu yang A ni selama ni doakan B. Macam tu. Payah nak kan kena A, B baru faham. Belajar ABC pula pagi ni. Macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun. Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, doa seseorang Islam, doa satu orang muslim kepada saudaranya, li akhihi, kawan baik dia pun boleh, saudara dalam kalangan keluarga dia pun boleh termasuk juga. Yang mana bila dia doa tu, kawan tu tak tahu yang selama ni dia ni doakan dia tu bizahril ghaibi, tak tahu. Mustajabatun, mustajab di sisi Allah. Doa tu diterima. Barangkali kita ada kawan, dan hubungan kita dengan dia sangat baik, rupanya kita tak tahu, dalam diam tiap kali lepas semayang ataupun bila-bila waktu-waktu mustajab doa ke, dia doakan kita. Ya Allah, jadikanlah sahabatku itu, sebutlah nama kawan-kawan masing-masing lah, nanti tag lah dalam Facebook tu, dalam YouTube ke Instagram ke, tag lah nama kawan tu. Ya Allah, semoga sahabatku yang bernama Ilyas, Muhammad dan Ismail 3 orang ke 1 nama tu, tak tahulah, menjadi di kalangan ahli syurga. Jadikan dia orang yang sentiasa taat padamu, orang yang sentiasa bertaubat padamu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa tu kawan tu tak tahu pun siapa dia, yang Muhammad tu ke, yang Ilyas tu ke, yang Ismail tu, dia tak tahu pun. Kata kawan ni doakan kawan-kawan dia tu, tak tahu. Doa macam tu mustajab. Doalah. Lebih-lebih lagi, mungkin kawan-kawan kita tu jenis perangai tak senonoh, ajak semayang tak nak, suruh tobat pun tak mau, duk bergelumang dengan lara maksiat sia-sia semua, lagi kita kena doa, ya Allah, lenturkan hati dia, ya Allah, untuk ke jalanmu, ya Allah, lunakkan hati dia mendapat hidayahmu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan tak perlu nak bagi tahu dia, kak, semalam saya doakan akak tau. Jangan main-main. Allah terima kasih banyak lah. Jangan terima kasih saja, belanjalah apa-apa, cendol ke apa. Itu tak ikhlas. Ni betul doa sahabat ni memang tulus, mulus, kudus daripada hati, demi kawan punya ni, persahabatan. Budak-budak sekarang kata apa? Til jannah. Til jannah lah lebih kurang sampai syurga. Dan yang ketiga, last sebelum kita berakhir, yang ketiga, kawan yang baik, sahabat yang baik, apa sifat dia? Dia elak daripada berdebat. Dia elakkan diri, jauhkan diri daripada hal-hal yang boleh nak bawa kepada berdebat. Dalam Quran pun Allah Ta'ala menyebut, bukan istilah debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak berdialog sekalipun, hiya ahsan, dengan cara yang paling bagus. Ada satu isu kita tak berapa nak bersepahaman, jadi jangan bergaduh, melainkan duduk bincang, masing-masing bawa dalil, bawa hujah masing-masing. At the end of the day, di hujung cerita perbahasan tu nanti tiba-tiba berakhir dengan pihak A yang betul, B salah, maka kena akur lah, terima. Oh begitu, Allahu Akbar, rupanya saya silap. Sebutlah apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebut tu pun boleh. Jangan duk tikai tak habis lagi.
gaduh pula, kau belajar mana dulu, ente ambil mana hadis ente ni dulu belajar, jangan gaduh. Sahabat yang baik dia elakkan daripada berdebat, malah dia kalau boleh elak, dia tak mau, dia nampak macam suasana ni macam nak jadi tegang lah, so dia tak mau, dia elakkan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata baginda Nabi? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'ah wa in kana muhiqqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aku jamin sebuah rumah dalam syurga. Aku jamin sebuah rumah di tengah-tengah syurga. Untuk siapa? Orang yang meninggalkan perdebatan, debat dia tinggal. Tapi kalau kawan saya yang dah memang nama Syamsul Debat, tu cerita lain. Itu gelaran dia, Syamsul Debat. Tu kawan baik saya tu cerita lain. Yang kita duk cerita ni, perangai duk berdebat, bertegang leher tak berkesudahan ni yang tak betul ni. Nama kawan tu tak apalah gelaran dia. Apa tadi ya? Tinggalkan perdebatan itu, Nabi kata, aku jamin sebuah rumah di tengah syurga untuk kalian yang boleh meninggalkan perdebatan walaupun kalian di pihak yang benar. Wa in kana muhiqqan, kalian di pihak yang benar, tapi demi untuk jaga silaturahim, demi untuk menjaga ukhuwah, demi untuk jaga persaudaraan, kelangsungan persahabatan ni, tak apa, kita jangan bertegang leher. Lagipun benda ni benda furuk, benda perbincangan khilaf ulama, tak perlu kita nak panjang-panjang. Ingat kawan-kawan, sebab itu saya merayu sangat-sangat, jom kita tolong sesama kawan-kawan kita di dunia hingga ke akhirat nanti. Sebab itu kita, live kita yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ini, juga kita nak menjemput kawan-kawan semua, jom kita bantu rakan-rakan kita yang sangat memerlukan bantuan dan sumbangan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menyelesaikan, siapa-siapa yang menyelesaikan kesulitan, kurbatan min kurabid dunia, kesulitan daripada kepayahan dunia, ada orang tolong dia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumal qiyamah, nanti Allah akan selesaikan gelut dia, kepayahan dia, kesulitan dia nanti di hari kiamat. Siapa? Orang yang suka membantu orang di dunia keluar daripada kepayahan, selamat dari segala bentuk kesulitan dan kesusahan. Mereka ini Allah akan tolong nanti di hari kiamat. Ayuh kawan-kawan, jom kita tolong kawan-kawan kita. Selagi ada nafas nyawa di kandung badan ini, sebaik mungkin kita berilah bantuan sebanyak-banyaknya, insya-Allah. Dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, anda boleh juga menyumbang tekan dekat saya punya status itu, anda boleh tengok ada link untuk anda berikan sumbangan anda. Mudah-mudahan sumbangan anda mampu mendatangkan keceriaan di wajah-wajah mereka yang sangat memerlukan sumbangan daripada kita semua, insya-Allah. Sampai di sini saja dahulu perkongsian saya. Mudah-mudahan banyaklah yang kita dapat perolehi, dan doa moga-moga Allah Taala temukan kita nanti di dalam syurga.